Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi dengan tajuk jenayah di dalam Islam. Jenayah di dalam Islam dia ada 3 subtopik iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir. So hari ini kita akan sambung berkenaan dengan qisas dan juga ta'zir. Apakah maksudnya? Jadi kita akan tengok. Okey, maksud qisas. Qisas adalah hukuman kesaksian yang telah ditetapkan jenis dan juga bentuk hukuman secara balasan yang sama seperti di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dekat sini dia kata hukuman yang balasan yang sama, yang mana hukuman itu ada dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qisas. Hukum qisas, hukumnya adalah wajib. Ya, hukum dia adalah wajib jika mangsa ataupun waris mangsa mahukan balasan yang sama. Kita perhatikan kat sini. Namun demikian, mangsa ataupun waris boleh menggantikannya dengan diat atau memaafkannya. Okey, kat sini maksud dia kalau mangsa dia terlibat 2 orang, A dengan B. Contohlah A dia potong tangan B. Kemudian A bawa kes tu dekat mahkamah, dia adili, dia tuntut supaya B pun mendapat hukuman yang sama, potong tangan dia balik. Jadi dekat sini wajib dilaksanakan kerana dia menuntut hukuman yang sama. Okey, benda ini dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga hadis di dalam surah Al-Baqarah tentang ayat qisas. Okey, kalau potong telinga, balasnya dengan potong telinga. Okey, dia ada dalam surah Al-Baqarah ya. Kemudian apa itu diat? Diat maksud dia pampasan. Apa maksud pampasan dekat sini? Pampasan dekat sini adalah sejumlah bayaran yang dipersetujui bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Okey, sama ada satu persetujuan bersama, kalau tak disetujui bersama atau benda itu diputuskan oleh mahkamah, maka kita kena ataupun orang yang melakukan kesalahan itu kena ikutlah ketetapan yang telah diputuskan oleh mahkamah. Okey. Jenis-jenis kesalahan di bawah hukuman qisas. Okey, kesalahan di bawah hukuman qisas dia ada 2 iaitu yang pertama pembunuhan, yang kedua perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey, pembunuhan. Yang dimaksudkan dengan pembunuhan adalah serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Ya, serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa, terputus roh dan juga jasad. Okey, hukuman qisas yang ada untuk kesalahan pembunuhan adalah satu, dihukum mati. Kemudian yang kedua, dikenakan diat jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Ya, diat tadi adalah sejumlah bayaran, ya, sejumlah bayaran. Kemudian jenis-jenis pembunuhan dalam Islam. Okey, dalam Islam dia telah menggariskan ada 3 kategori pembunuhan. Pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja bermaksud dia memang niat untuk membunuh. Ya, dia menggunakan alatan yang tajam ataupun dia menggunakan pistol. Dia memang niat untuk membunuh individu tersebut, mungkin sebab dendam dan sebagainya. Yang kedua, pembunuhan separa sengaja. Ya, dia memang niat nak membunuh, tetapi sebenarnya bukannya matlamat dia untuk fokus A, tetapi dia sebenarnya fokus pada B. Contohlah, dia niat nak tembak burung, tetapi dia tertembak orang yang ada dekat situ. Maknanya dia bukannya nak bunuh orang tu, tetapi dia nak tembak burung tu. Okey, ataupun yang kedua, contoh kedua, pembunuhan separa sengaja. Seseorang itu dia tergelincir, ya. Dia jalan, dia tergelincir, kemudian dia terhimpak kepada orang lain yang menyebabkan kepada kematian. Yang itu pun yang itu dia sebenarnya lebih kepada yang ketiga, ya. Pada yang ketiga, pembunuhan tanpa niat. Okey, kita masuk ketiga, pembunuhan tanpa niat, iaitu dia memang tidak ada niat untuk membunuh, tetapi tanpa disengaja dia
telah membunuh orang tersebut. Yang contoh yang tergelincir tadi tu. Dia jalan, dia tergelincir dekat tangga contohnya. Kemudian dia terhimpap orang yang tengah tidur. Kemudian orang tu mati. Jadi kat sini pembunuhan tanpa niat. Ataupun contoh pembunuhan tanpa niat lagi adalah mungkin individu tu bergaduh. Bila dia bergaduh itu badan pun panas dan sebagainya. Tanpa dia sedar, dia ambil alat yang berbahaya, pisau dan sebagainya. Dia pergi pukul ke, dia pergi cucuk orang tu ke, ataupun dalam keadaan bergaduh, kemudian dia tumbuk orang tu yang menyebabkan membawa kepada kematian. Okey, itu nama dia pembunuhan tanpa niat. Tapi di dalam Islam, apabila benda itu dibicarakan, dia akan tengok pada niat kepada pembunuhan tersebut. Sama ada secara sengaja ataupun separa sengaja ataupun pembunuhan tanpa niat. Dan hukuman juga tidak sama antara ketiga-tiga ni. Kategori hukuman kesalahan jenayah di bawah Qisas yang kedua, iaitu perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Maksudnya perbuatan yang mendatangkan kepada kecederaan lah. Hukuman dia balasan yang sama. Kalau contohnya tadi dia main-main ke, lepas tu terluka ke, jadi dia nak juga dibalas benda yang sama, okey. Buatlah, kena buat benda yang sama. Kemudian yang kedua adalah diat. Okey, yang ketiga, hukuman yang ketiga ini adalah ta'zir. Ta'zir ini mungkin kita jarang dengar. Istilah ini. Tetapi dekat Malaysia banyak melaksanakan hukuman berdasarkan pada ta'zir. Apa maksud ta'zir? Hukuman kesaksian yang tidak ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran tetapi diputuskan oleh mahkamah. Kesalahan itu dilakukan oleh manusia tetapi dia tidak ada nas yang khusus di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi benda itu diputuskan oleh mahkamah. Okey, siapa yang menjatuhkan hukuman ini? Sudah tentulah hakim. Hakim yang bertugas di mahkamah, dia harus menjatuhkan hukuman itu berdasarkan ijtihad. Dan juga berdasarkan ijtihad, iaitu pandangan dia dan juga kemaslahatan rakyat dan juga negara bagi kesalahan yang dilakukan. Okey, dalam Islam, dalam kaedah hukum fiqhiyah, kemaslahatan orang ramai lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu. Jadi kenapa hukuman ta'zir ini dilakukan? Kenapa hukuman ta'zir ini dijatuhkan? Kerana untuk menjaga kemaslahatan, iaitu kebajikan orang ramai. Syarat-syarat pelaksanaan ta'zir kita tengok Pertama, hukuman ta'zir adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Okey, tadi kita dah cakap kemaslahatan adalah kebajikan orang ramai. Kemudian yang kedua, hukuman dapat menolak keburukan dan mengurangkannya tanpa mendatangkan kemudaratan. Nak jaga kebajikan ni. Yang ketiga, sesuai dengan jenayah yang dilakukan. Yang keempat, adil dan saksama antara semua manusia. Maksudnya tak kira lah orang pelaku tu siapa. Dia golongan petani ke, golongan mahram ke, golongan bangsawan ke. Jadi kalau benda itu dilakukan dan didapati bersalah, maka hendaklah diadili dengan baik. Kemudian hukuman ta'zir ini dilakukan oleh pemerintah, iaitu orang yang diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Kalau tadi kita sebut hakim kan, hakim yang menjatuhkannya di mahkamah, maka dia diberi mandat. Okey. Contoh hukuman ta'zir. Contoh hukuman. Okey, antaranya pertama denda, teguran, lepas tu denda, penjara, sebatan, hukuman mati. Tengok pada kesalahan ataupun jenayah yang dia lakukan. Apa contoh-contoh perbuatan ataupun jenayah yang menyebabkan hukuman ta'zir? Contohlah dekat Malaysia ni contohnya buang sampah merata-rata. Kan ada hukuman denda yang tersendiri. Kemudian bakar sampah secara terbuka. Benda-benda itu memang ada hukuman yang telah diperuntukkan untuk hukuman ta'zir. Benda-benda ini
mesti ada hikmah dia, mesti ada faedah dia kenapa Islam menetapkan hukuman-hukuman ini. Iaitu yang pertama untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup sejahtera. Ya, nak pastikan keadilan berjalan di antara di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua dapat mendidik dan juga menghukum seseorang yang melakukan kesalahan. Ya, tujuan dia adalah untuk mendidik dan juga menghukum orang yang melakukan kesalahan. Sebenarnya bila kata mendidik dan menghukum, orang yang melakukan kesalahan tu dia pun dapat dua-dua. Dia dapat didikan dan juga dia juga dapat hukuman. Untuk orang yang tidak melakukannya tetapi nampak hukuman tersebut, sebenarnya itu juga untuk mendidik orang lain, ya. Jadi mendidik dan juga menghukum bagi sebarang kesalahan yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab kita punya hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, dunia adalah jambatan sebelum nak menuju ke akhirat. Dan dapat pengampunan Allah Ta'ala. Kalau hukuman itu ada di dunia, maka ia adalah medan untuk mendidik dan juga hukuman sebelum berjumpa dengan Allah SWT. Yang ketiga, nak menjamin keselamatan, kestabilan dan juga kedamaian bagi masyarakat. Sebab itu tadi disebut dalam Islam, kemaslahatan orang ramai lebih diutamakan daripada kemaslahatan ataupun kebajikan individu. Itu sahaja tajuk yang kita bincangkan untuk tajuk qisas dan juga ta'zir. Jadi kita ambil iktibar bersama supaya tidak merosakkan masyarakat dengan perbuatan jenayah. Jenayah ini adalah perbuatan yang sangat mengancam keharmonian masyarakat dan benda itu memang perlu diatasi, perlu dicantas supaya dia tidak merebak kepada masyarakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.